Itulah sebentar tadi respon daripada orang ramai berkaitan pengetahuan mereka mengenai penyakit buah pinggang. Dan malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita janjikan, kita bawakan kepada anda seorang pesakit buah pinggang yang ingin berkongsikan pengalaman beliau bersama dengan kita di Diari Rawat, terutamanya bersama dengan anda penonton Diari Rawat pada malam ini. Dan kita terus kenalkan. Assalamualaikum Cik Syahmi Azman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Syahmi Azman, difahamkan Cik Syahmi merupakan seorang pesakit buah pinggang, dan kalau anda semua mungkin pernah lihat di TikTok Syahmi Azman, beliau merupakan seorang kidney fighter yang banyak sangat berkongsikan, memberi motivasi kepada orang ramai berkenaan dengan penyakit buah pinggang, dan beliau berkongsi video-video yang menarik untuk pengetahuan kita semua. Jadi Cik Syahmi, mungkin Cik Syahmi boleh kongsikan pengalaman Cik Syahmi mengidap penyakit buah pinggang daripada usia berapa dan kini dah berapa tahun, dan masa tu kita pastinya penonton ingin tahu bagaimana Cik Syahmi mengawal emosi daripada mula. Mungkin saya pasti terkejut. Dan saya pasti terkejut, dan bagaimana mengawal emosi pada ketika itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nirwan. So, betul macam Cik Nirwan kata, memang satu benda yang kata sangat mengejutkan lah. Sebab basically saya seorang yang yang agak aktif. Okey. Kita memang menjalani kehidupan yang sihat lah kata. Maksudnya berjogging, bermain badminton. Dan dari segi pemakanan pun saya jenis yang menjaga makan, jenis kurang makan fast food. Lepas tu dari segi rokok pun memang tidak merokok sejak daripada kecil lagi. Jadi memang kata kita cuba menjalani hidup yang sihat lah. Tapi itulah orang kata ketentuan Allah tu kan. Dia nak bagi. So sakit ni dia datang waktu tu, kalau saya boleh cerita bermula waktu tu saya ingat pagi tu hari Sabtu saya berjogging macam biasa. So saya jogging, tengah hari saya pergi belajar sebab part time degree. Okey. Dan petang tu saya naik flight pergi Langkawi sebab saya ada kursus kat Langkawi. Okey. Jadi perjalanan tu sangat orang kata macam orang normal, memang kita tak terasa macam apa. Biasa. Macam biasa. Memang kita jalani hidup yang kata ya macam kita hari-hari sebelum ni kan. Betul. Jadi bila sampai di Langkawi tu, malam tu saya tak boleh tidur je. Saya rasa sesak nafas. So saya kata macam rasa macam lain macam lah sikit kan. Mungkin kepenatan ke apa, tapi apa yang saya cuba lakukan, cuba tidurlah. Tapi tak boleh. So saya ambil inisiatif pergi ke hospital Langkawi lah. So bila di hospital Langkawi tu, the first thing diorang buat, diorang ambil darah lah. So bila diorang ambil darah, diorang kata macam bacaan darah tu macam tak cantik. Ataupun mungkin berlaku ralat, dia kata gitu. Sebab dia kata tak ada simptom, tak nampak normal semua. Jadi dia kata tak apalah, kita tunggu esok. Sebab basically hospital Langkawi mungkin kecil jadi tak doktor ni kan. So bila pagi esok tu, saya sendiri dapat rasa macam semua macam kalut lah. So pakar pun datang semua. Jadi bila dia kata dia datang, dia kata cik, patut cik tes darah semalam tu, dia kata bacaan darah tu dah 1,200, kata ini tu dah 1,200. Dia kata kalau normal 100 saja. 1 hingga 100. Tapi yang cik 1,200, saya dah 1,200. Lepas tu urea pula, dia kata selalunya 1 hingga 10, saya dah 24. So keadaan tu nampak memang abnormal lah. Jadi bila dia kata dia nak buat ultrasound lah, atau scan kat belakang ni. So dia buat ultrasound scan tu, dia kata cik minta maaf, dia kata dua-dua tinggal 5% je. Dua-dua dah kecut. Dua-dua buah pinggang dah terkecut. Kita jadi macam apa yang kecut, apa yang tu. Jadi kita first sebelum-sebelum ni tak pernah tahu, tak pernah nak tahu pasal ginjal semua kan. Jadi dia kata cik kena dialisis ni. Dia kata saya datang sini nak kursus sebenarnya, bukan nak masuk hospital ke apa kan. Dia kata minta maaf cik memang kena masuk hospital, tak boleh keluar. Jadi memang kena buat rawatan terus lah. So kat situ saya mohon semua, memang dia tak benarkan saya keluar sebenarnya, tapi saya mohon juga so dapat pulang ke HKL, dia buat sekali test, memang betul lah. Dikatakan buah pinggang saya dah rosak lah dua-dua tu. So perlu menjalani inilah dialisis. Okey, sejak daripada mengidap penyakit buah pinggang ni, adakah bagaimana penyakit buah pinggang ni mempengaruhi rutin harian, bekerja, berkeluarga dan sebagainya? Kalau saya nak flashback baliklah kata, sebab sebenarnya sekarang ni pun saya sudah hampir 5 tahun lah, nak masuk 6 tahun saya buat rawatan dari sini. Memang pada permulaan tu satu yang agak kata kehidupan tu berubah 360 darjah lah. Sebab kan yelah, siapa sangka kan kita masih muda, baru bekerja, lepas tu pula baru kata yelah beli baru nak memiliki kehidupan lah dengan beli rumah semua. Tiba-tiba orang kata kita tak terfikir rupanya sakit ni yang akan jadi macam satu cabaran untuk kita kan. Jadi waktu saya mula didiagnose tu,
memang first pasal rawatan lah. Memang kita tak pernah tahu pasal dialisis semua ni. Yang kita pernah tahu dari darah lah. Yang mana hemodialisis guna mesin tu kan. Tapi doktor kata untuk Syahmi mungkin muda lagi. Jadi dia kata disarankan buat dialisis air. So waktu dialisis air tu kita macam confused macam apa tu dialisis air sebab kalau dengarnya air tu pertama kali dengar. Jadi kita tak pernah tahu pasal dialisis air tu. So bila kata doktor tak apa saya nak tengok dulu. So bila saya tengok perbandingan antara dua tu baru saya tahu rupanya dialisis air ni dia lebih fleksibel. Cuma dia renyahnya sebab dia sehari 4 kali. Berbanding dengan dialisis darah. Dialisis darah ni dia kena satu sesi 4 jam dan seminggu 3 kali. Itu yang lepas pada tu saya terus buat dialisis air lah. Tapi dari segi emosi tu memang waktu tu saya masih belajar buat part-time degree. Memang ramai sebenarnya suruh saya berhenti belajar kan. Maksudnya buat rawatan. Tapi saya tak tahu. Saya rasa sebab takut membebankan diri. Takut membebankan diri. Tapi bagi saya benda ni ya betul dia baru satu benda cabaran. Tapi saya pernah kata ayah saya lah, abah saya bagi pandangan dia kata benda ni atas kita je. Maksudnya kalau you nak buat you buat. Jadi bila saya fikir balik, yalah orang kata mungkin dengan sakit ni saya dah tak ada kemampuan untuk berperang untuk berjihad. Betul. Tapi saya anggap yang saya belajar ni antara jihad saya. So kalau saya jatuh ke apa, itu saya punya jihad saya lah. Jadi dengan membekalkan semangat tu lah. So saya teruskan, alhamdulillah dah grad semua. Lepas tu kata je lah boleh meneruskanlah dengan kerja lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi sebentar tadi kita ada paparkan satu video daripada TikTok Encik Syahmi. Beliau sedang menjalani rawatan dialisis air di office pada ketika betul betul. Itu merupakan satu rutin harian yang dilakukan. Jadi rutin adakah ia dilakukan hari-hari ataupun ada masa-masa tertentu? Okey, untuk dialisis air ni memang hari-hari. Hari-hari. So saya di satu hari dia ikut passion lah. Tapi macam saya sehari 4 kali. Jadi saya akan buat pagi waktu sampai di office. Tengah hari waktu rehat tu last shower tu. So orang pergi last shower saya akan duduk kat office lah. Jaga office kan. Jadi security guard dia tu. Saya akan buat dialisis. Lepas tu balik pada kerja. Daripada malam lah saya akan buat. Sebab dia satu sesi untuk dialisis air ni tak lama. Dia dalam 20 minit saja, 30 minit sajalah. So kita dapat saksikan ini merupakan alatan yang digunakan untuk dialisis air. Mungkin Cik Syahmi boleh terangkan sebagaimana Cik Syahmi terangkan dalam di media sosial tu. Mungkin untuk sama-sama kita fahamkan bagaimana Cik Syahmi mengendalikan dialisis air ini di rumah, di pejabat dan di mana-mana sahaja yang diperlukan. Ya betul. Silakan. So beza dialisis air dengan dialisis darah ni, dialisis darah kita guna mesin tu. So dialisis air ni basically sebenarnya air je. Dia bukan air sebenarnya, dia satu solution. Dia kalau kita tengok kat sini ada keterangkanlah dia panggil Daniel low calcium ni lah. So yang ni memang air ni dia akan masuk dalam perut kita. Okey. Kita akan gantung dia ke tempat tinggi dan ada satu beg belakang ni yang kosong. So kita akan letak kat bawah. Yang mana bila kita buat sesi tu air ni akan dimasukkan dalam perut kita lah. Yang mana kalau boleh ada satu tiup dekat perut ni. Okey. So dia akan dalam 10 minit dia akan masuk. Lepas tu dia akan masuk dulu. Lepas tu 4 ke 6 jam nanti sesi kedua nanti. Baru kita akan keluarkan dia. Kita keluarkan dulu. First, second baru kita akan masuk balik yang baru. So sebenarnya air ni ada dalam perut lah. So sekarang air ni pun memang dalam perut lah. Memang dalam perut sekarang ni. So untuk sesi seterusnya untuk buang. Next sesi ni untuk buang dan masuk yang baru pula. Baik. Dia macam tu. Cuma saya nak tanya, sekiranya buat dekat office, bagaimana respon daripada rakan sepejabat dan juga terutamanya majikan bila Syahmi buat rawatan dialisis di office? So memang first orang terkejut lah. Kejut, pelik. Dan orang kata macam, yelah ramai nak tahu kan. Tapi itu saya rasa itu bagus lah. Sebab sebenarnya itu satu rahmat juga sakit ni untuk saya sebenarnya. Sebab dengan sakit ni saya boleh berkongsi dengan ramai orang. Jadi bila di office tu basically sebab dialisis air ni dia bagusnya fleksibelnya dia. Dia tak perlu tempat yang terlalu khas lah. Dia just tempat tu kena bersih, kita kena selalu sanitize, kena selalu kena pastikan bersih orang kata inilah kemaslah kawasan tu dan kita dah buat dialisis lah. Jadi kalau macam majikan kita cerita dia orang faham lah. Dan macam tempat saya office pun akan satu tempat khas yang saya akan buat. Saya takkan pindah-pindah tempat. Sebab macam dialisis air ni dan berbeza dialisis darah, dia risiko dia lebih kepada infection. So kalau kita tak jaga betul-betul, tak ikut prosedur yang doktor bagi semua tu, memang kemungkinan untuk kena infection tu sangat tinggi. So memang basically kalau macam
kita kena pastikanlah, maksudnya pakai mask. Ada punya prosedur dia, pakai mask, basuh tangan 7 langkah. Lepas tu kena selalu sebelum start tu kena sanitize dulu meja. Itu memang kena rutin tu kena buat. Itu kena disiplin lah. So macam alhamdulillah bukan kat tempat kerja saja saya buat. Macam saya sendiri pun wife saya orang Pulau Tioman. So memang macam saya memang kami akan balik Tioman tu bukan senang lah, sebab daripada sini nak ke Mersing ke JT dan perlu rancang perjalanan tu lah kan. Jam. Lepas tu naik ferry 2 jam pula. Faham. So kat sana memang tak ada tempat dialisis apa jadi kena betul-betul ada tempat setting lah. So alhamdulillah memang desa air ni sebenarnya sangat membantu kehidupan saya lah. Dia lebih memudahkan sebenarnya. Baik, terima kasih Cik Syamie atas perkongsian berkenaan dengan pengalaman menghidap penyakit buah pinggang ini daripada 5 tahun yang lepas lebih kurang. Jadi termasuklah bagaimana beliau menjalani rawatan dialisis air di mana-mana sahaja mengikut keperluan masa yang ditentukan. Jadi baik, sekali lagi terima kasih Cik Syamie atas kesudian bersama dengan Diari Rawat pada malam ini, dan selepas ini jangan ke mana-mana. Sebelum kita berehat, kita akan saksikan terlebih dahulu Dr. Jim senaman untuk sakit pinggang. Macam mana tu? Saksikan.